Tajuk yang akan saya bentangkan, liberalisme pengalaman Turki, sangat menepati topik Islam menangani kepelbagaian, kerana sejarah Turki sejak era Republik yang bermula selepas kejatuhan Uthmaniyah, Daulah Uthmaniyah, dan juga sebelum era Republik, iaitu semasa era Daulah Islamiyah, menyaksikan kepelbagaian, dan bukan saja kepelbagaian tetapi juga persaingan antara aliran-aliran pemikiran dan juga antara kuasa-kuasa besar dunia yang menentukan order dunia semasa pada masa-masa tersebut. Contohnya Turki. Turki sebelum kemunculan Republik Turki menghadapi pertembungan yang sangat sengit dengan Rusia, sehingga sebahagian besar sejarah Turki yang melibatkan dunia luar dibentuk secara signifikan oleh hubungannya yang panjang dengan Rusia, seperti usahanya untuk membina idea pan-Turkism, iaitu penyatuan bangsa-bangsa Turki, hubungannya dengan negara-negara Eropah dan hubungan dengan negara Arab. Kerana sepanjang sejarah Uthmaniyah dengan Turki berdepan dengan Uthmaniyah dengan Rusia. Turki Uthmaniyah berdepan dengan cabaran yang sangat sengit. Mereka dia kehilangan wilayah, kehilangan ruang, boleh dikatakan sebagai ruang pengaruh tradisi, melibatkan bangsa-bangsa Turki yang kemudiannya membentuk negara-negara lain. Dan kerana sejarah inilah satu faktor besar yang akhirnya mendorong Turki mengambil haluan politiknya seperti yang kita lihat pada hari ini. Contohnya pada selepas Perang Dunia Pertama, apabila kemunculan Republik, haluan yang dibina adalah berdasarkan kepada nature baru, norma baru negara bangsa yang ditubuhkan disebabkan oleh percaturan kuasa-kuasa besar Eropah yang membentuk sempadan baru dan negara baru, yang akhirnya Turki wujud sebagai sebuah republik. Kemudian selepas Perang Dunia Kedua, apabila berlaku tercetus Perang Dingin, itu sekali lagi menyaksikan pertembungan Turki dengan Rusia. Perang Dingin ini akhirnya telah mendorong Turki mengambil haluan demokrasi liberal, demokrasi seperti yang dibawa oleh Barat, seperti yang dibawa oleh kuasa dunia pada masa itu, iaitu kuasa Barat. Perang Dingin yang meletakkan Turki sebagai satu wilayah yang cuba dikuasai oleh Rusia, dipengaruhi oleh Rusia, menyebabkan Turki mengambil haluan merapatkan diri dengan Amerika Syarikat dan Eropah, sehingga menyertai NATO dan menjadi satu sekutu Barat yang kuat sehingga ke hari ini. Perkembangan yang sama juga menjelaskan kenapa model Turki yang disebut paling baru selepas 2011, ekoran daripada kebangkitan yang disebut sebagai Arab Spring. Model Turki ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru muncul, bukan sesuatu yang
yang muncul dengan Erdogan, dengan kerajaan AKP, tapi telah dimunculkan dalam era selepas Perang Dingin ini sebanyak 2 kali. Iaitu pertama selepas kejatuhan Kesatuan Soviet yang menyebabkan kemunculan negara republik baru yang sebahagian besarnya majoriti Muslim, seperti Kazakhstan dan Uzbekistan dan sebagainya. Pada masa itu dimunculkan model Turki. Model Turki maknanya negara-negara tersebut dicadangkan ataupun didorong supaya mengikut model Turki. Model Turki ini ada tafsiran yang pelbagai. Ada yang mengatakan gabungan antara Islam dan demokrasi dan sebagainya. Tapi menurut perspektif yang selalu dibawa di peringkat antarabangsa, melibatkan demokrasi liberal dan ekonomi pro pasaran bebas. Itu yang meletakkan Turki, itu yang diletakkan sebagai satu antara ciri paling penting model Turki. Kemudian selepas tahun 1990-an, apabila berlaku satu pengembangan lain, iaitu peristiwa 11 September 2001, pengeboman di serangan di Amerika Syarikat. Pada masa itu, walaupun tidak sehebat seperti sekarang, tapi dimunculkan Turki sebagai model. Pada masa itu istilah yang popular belum lagi post-Islamism, tetapi Islam moderate. Kalau kita ingat pada masa itu, ada 2 negara yang disebut oleh Amerika Syarikat sebagai model negara Muslim moderate. Selain Turki adalah Malaysia. Maknanya Malaysia juga diangkat sebagai satu lagi model yang disebut sebagai, dikemukakan sebagai pilihan yang sepatutnya, iaitu sebab apabila muncul negara Islam, apabila muncul perubahan-perubahan yang boleh mengubah politik sesebuah negara Islam, contoh terbaru di Mesir, di negara-negara Arab, biasanya akan muncul sekali wacana-wacana popular dan dalam dunia akademik mengenai apakah haluan yang perlu diambil, apakah pilihan seterusnya kepada negara-negara terbabit. Dan biasanya pada masa itu akan dikemukakan cadangan-cadangan yang sebenarnya adalah sebahagian daripada persaingan idea di peringkat antarabangsa antara demokrasi liberal dan pilihan-pilihan lain. Dan biasanya memang dikemukakan demokrasi liberal sebagai pilihan, dan bukannya, kalau kita ingat apabila berlaku perubahan di Indonesia, berlaku pada sepanjang tahun hujung 90-an hingga sepanjang dekad lalu, kemunculan PAS, kemenangan besar PAS dalam politik di Malaysia. Pada masa itu juga muncul wacana-wacana seperti ini yang mengukuhkan kemanakah haluan PAS dalam politik Malaysia. Dan selepas 2001, pada masa bermula 2011, pada masa itu muncul apa yang disebut sebagai Arab Spring. Ini antara laporan paling awal pada Februari 2011 yang membincangkan tentang model Turki. Walaupun tidak disebut istilah model Turki, tapi disebut contoh Turki. Maknanya dikemukakan Turki ini sebagai satu ikutan, sebagai satu model yang boleh membawa negara ini ke
kelandasan pembangunan, landasan ekonomi dan sebagainya yang boleh membawa kepada kemajuan ataupun supaya lebih selesa kedudukannya dalam arena antarabangsa. Dan untuk mengenai model Turki terbaru, selalu disebut, selalu ditimbulkan persoalan tentang Erdogan dan AKP, bagaimana kedudukannya, cabaran-cabaran yang dihadapinya, adakah boleh diikuti sebagai model, adakah boleh kita anggap sebagai satu pilihan. Sebenarnya sepanjang sejarah terkini Turki, sejak bermula Perang Dingin, selain Erdogan, ada dua lagi pemimpin yang sekiranya kita berada pada zaman tersebut, kita akan melihat dia sebagai satu, seperti kita melihat Erdogan sekarang, yang kita anggap sebagai satu yang baru. Sebab sebenarnya dalam melihat sejarah ni, kita perlu meneliti dua perkara, iaitu perubahan dan kelangsungan, iaitu disebut sebagai change and continuity. Maknanya dalam perubahan tu ada banyak kelangsungan yang lain, dan bukan semata-mata perubahan. Sebab biasa bila berlaku satu perubahan, kita akan menganggap sebagai telah berlaku satu perubahan yang besar, sedangkan pada masa sama banyak perkara lain yang tidak berubah, ataupun perubahan itu hanya bersifat superficial. Contohnya pada pemula 1950, pada masa azan di masjid Turki ditukarkan kembali ke bahasa Arab. Pada tahun 1950 dimulakan usaha itu, dan menurut laporannya, azan dalam bahasa Arab ni apabila telah dibenarkan, berlaku secara serentak di seluruh Turki. Perubahan itu berlaku di bawah pimpinan Adnan Menderes, pemimpin, dan partinya bukan sebuah parti Islam, tapi parti demokratik di bawah Adnan Menderes. Dari segi dasar dalam negaranya, kalau kita lihat rekod menunjukkan, kita boleh anggap telah berlaku Islamisasi di bawah Adnan Menderes. Beliau melakukan perubahan melibatkan pendidikan, melibatkan sekolah agama dan sebagainya. Maknanya apa yang kita lihat dilakukan oleh Erdogan telah berlaku sebelum ini. Begitu juga di bawah Turgut Özal, pemimpin yang juga menunjukkan pendekatan yang lebih mesra dengan Islam, walaupun akhirnya dalam kalangan semua parti sepanjang sejarah Republik Turki, sebenarnya hanya ada satu parti yang Islam dan pemimpin yang betul-betul dilihat membawa dasar Islam, iaitu parti Refah di bawah Necmettin Erbakan. Sebab satu perbezaan yang disebut oleh pengkaji dasar luar Turki, Turki di bawah AKP tidak mengambil komitmen untuk membina atau melibatkan diri dalam gabungan negara Islam yang seperti yang pernah dilakukan oleh Erbakan, iaitu Erbakan menubuhkan D8, kumpulan 8 negara membangun, yang salah satu ahlinya ialah Malaysia. Tapi akhirnya dia dijatuhkan, dan agenda yang kita sebut Islamisasi itu terhenti. Maknanya di
di bawah AKP. Erdogan sendiri ada menyebut ini satu pertemuan dengan Muhammad Morsi pada awal kemunculan beliau sebagai pemimpin Mesir. Erdogan menyebut Turki sebagai model. Dan dalam lawatan Erdogan ke Mesir, beliau menerima sambutan yang sangat yang hangat. Tapi dilaporkan apabila beliau menyebut tentang Turki, tentang model Turki, dikatakan sambutan telah mula dingin. Itu dalam satu lawatan. Maknanya Turki sepanjang sejarahnya adalah sebuah negara yang liberal, sebuah negara yang dari segi politiknya kita boleh anggap sebagai dia memang sebuah negara Eropah, dan sebenarnya politik Turki adalah sebahagian besarnya melibatkan Eropah. Iaitu sejak bermula pemerintahan Erdogan, antara usaha utamanya ialah untuk menyertai kesatuan Eropah, membina hubungan yang lebih baik dengan Amerika Syarikat, dengan negara-negara Eropah, dan pada masa sama meneruskan hubungan dengan Israel dan juga negara Islam lain. Adnan Menderes tadi pada bermula 1950-an, kita dapat saksikan macam mana beza antara dasar dalam negara dengan dasar luar negara. Walaupun dalam negara beliau melakukan usaha seperti mengembalikan azan dalam bahasa Arab, menggalakkan sekolah pendidikan agama dan sebagainya, pada masa sama, pada masa era beliau ialah masa Turki diterima sebagai ahli NATO, ahli Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara yang diketuai Amerika. Maknanya dari segi dasar luar, Turki tetap mengambil haluan yang pro barat, meneruskan hubungan dengan Israel, dan pada masa sama memelihara hubungan dengan negara-negara serantau. Ini sebahagian daripada dasar luar, strategi dasar luar yang melibatkan kepentingan nasional. Sebahagian besarnya negara di peringkat antarabangsa, sebahagian besarnya kuat dipengaruhi oleh perkiraan pragmatik. Maknanya apa pun yang disebut dalam ucapan dan sebagainya, sebahagian besarnya masih dipengaruhi oleh pragmatism, iaitu untuk memelihara kepentingan negara dan juga kepentingan parti yang memerintah. Contohnya Turki di bawah AKP, hubungan dengan Israel terjejas bermula pada 2010 berikutan peristiwa serangan ke atas kapal bantuan Turki. Tetapi beberapa tahun selepas itu, terutama bermula pada tahun ini, usaha untuk memulihkan hubungan dimulakan, memulihkan hubungan dan melibatkan beberapa isu yang dirundingkan, termasuklah kedudukan Hamas di Istanbul, bantuan Turki kepada Gaza dan sebagainya. Maknanya kalau kita lihat sepanjang Arab Spring, hubungan negara-negara yang dianggap sebagai pejuang Palestin, berlaku perubahan yang sangat drastik. Contohnya satu negara yang selama ini memberikan bantuan yang agak besar kepada Hamas, terutama Hamas di Gaza, selain daripada Iran, ialah Syria. Kemudian apabila berlaku Arab Spring,
berlaku beberapa perubahan pendirian dalam kepimpinan Hamas, menyebabkan mereka mengalihkan naungan mereka kepada Qatar dan Turki. Dan Qatar dan Turki ialah dua negara yang mempunyai pakatan yang kuat di rantau Arab. Maknanya sokongan kepada Palestin yang dalam dunia Islam dilihat sebagai satu kemuncak komitmen yang kuat terhadap perjuangan Islam, juga melalui turun naik melalui rundingan melalui rundingan melibatkan perkiraan tadi. Maknanya pada masa sama perjuangan untuk Palestin diusahakan, tapi pada masa sama perkiraan untuk kepentingan nasional melibatkan perdagangan, melibatkan strategi dasar luar turut sama diusahakan. Maknanya kita tak boleh melihat sesebuah negara itu sebagai semata-mata baik atau semata-mata jahat, kecuali kalau negara yang kita memang pasti sikap dan pendirian dan ideologinya. Tapi pada negara-negara yang melibatkan yang mempunyai perbezaan yang besar antara rakyat, antara parti-parti pemain politik dalam dan juga dasar pemerintahan, kita tak boleh meletakkan. Contohnya kita nak meletakkan Turki sebagai sebuah negara yang baik sepenuhnya, ataupun Qatar negara yang baik sepenuhnya, kerana banyak tindakannya bergantung kepada kepentingan semasa. Contohnya Turki pada masa ini tengah memulihkan dan membina balik hubungan dengan Iran, tapi pada masa sama melakukan juga rundingan dengan Israel, dengan negara Zionis untuk kepentingan tertentu. Sebab kita tahu Turki dalam kalangan negara yang berdekatan dengan Israel, Turki, Jordan, Mesir dan sebagainya, kesemua negara mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, kecuali Syria yang sebenarnya masih dikira masih berperang dengan Israel, dan juga Lebanon, negara yang dikira masih berperang dengan Israel. Maknanya ada banyak kelangsungan dari dulu yang tidak diubah sepenuhnya, dan juga ada perubahan kecil seperti yang dilakukan oleh termasuklah yang dilakukan oleh Turki, yang boleh dianggap sebagai perkembangan yang positif. Maknanya kita perlu melihat antara dasar parti yang memerintah, dasar luar negara tersebut, dan juga tindakan-tindakannya, supaya kita tidak terperangkap dengan menyokong negara-negara tertentu atau menganggap negara-negara ini sebagai model untuk diikuti. Saya rasa itu sajalah buat masa ini, dan sambungkan lagi dalam soal jawab.